Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Satu perkara penting bagi seorang CEO ataupun mana-mana orang yang mempunyai kedudukan tertinggi di dalam perniagaan ialah mampu membaca corak-corak yang ada di dalam pasaran. Ini penting kerana daripada corak-corak ini, kita boleh dapat membaca apa yang berlaku sekarang dan apa yang mungkin berlaku di masa hadapan, dan dengan memahami corak-corak ini, kita dapat membentuk strategi, memilih tindakan, menguruskan risiko agar perniagaan kita menjadi lebih mantap dan berdaya maju. Sebelum kita teruskan perbincangan kita, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Nikdin ini, kongsikanlah video-video kami di kalangan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka ramai-ramai untuk subscribe channel Pok Nikdin agar kita perkembangkan lagi ilmu-ilmu ekonomi dan bisnes bagi menjadikan usahawan kita lebih cemerlang di dalam usaha mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah bincangkan berkenaan dengan pemacu-pemacu perubahan seperti ekonomi, seperti masyarakat, seperti teknologi, alam dan juga undang-undang dan peraturan. Jadi ini merupakan satu asas yang perlu kita fahami kerana dengan perubahan pemacu-pemacu ini, ekosistem perniagaan, ekonomi kita, persekitaran perniagaan akan berubah, dan ianya bukan sahaja memberi kesan kepada kita, ianya memberi kesan kepada pembekal kita, kepada pelanggan kita dan juga pihak-pihak berkenaan yang mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi perniagaan kita. Jadi itu merupakan teori yang asas. Walau bagaimanapun, di dalam menggunakan kefahaman ataupun ilmu ini, apa yang penting juga ialah keupayaan kita untuk membaca corak-corak yang berlaku di dalam pasaran. Ini adalah kerana perubahan-perubahan yang dipacu oleh pemacu-pemacu perubahan ini tidak akan nampak dengan jelas dalam masa yang singkat. Ianya akan mengambil masa. Jadi sekiranya kita tidak sedar akan perubahan-perubahan itu, maka kita mungkin terleka, kita mungkin ingat apa yang kita lakukan sekarang, kaedah yang kita pilih sekarang boleh diteruskan dan membawa kebaikan kepada kita, tapi sebenarnya sedikit demi sedikit dengan perlahan-lahan suasana perniagaan berubah dan tiba-tiba kita boleh terperangkap di dalam perubahan itu. Jadi untuk membaca perubahan dalam corak yang ada dalam ekosistem perniagaan kita, kita kena tumpukan kepada 3 perkara. Yang pertama ialah data dan juga maklumat. Inilah pentingnya mana-mana perniagaan sentiasa mengumpulkan data, maklumat yang dikira penting untuk membantu mereka membuat keputusan-keputusan perniagaan. Contohnya apabila perkembangan ekonomi diumumkan oleh kerajaan, kita kena ambil maklumat-maklumat itu dan perhatikan apakah yang berubah yang menyebabkan ekonomi berkembang dengan pesat ataupun berkembang dengan lebih perlahan ataupun mengucuk. Jadi apabila kita lakukan perkara ini secara berterusan, kita akan nampak apakah perkara-perkara yang mempunyai pengaruh besar bukan sahaja kepada ekonomi secara amnya, tetapi kepada suasana perniagaan yang mempengaruhi perniagaan kita. Sebab biasanya data-data ekonomi dikeluarkan secara agregat, secara jumlah yang besar, tetapi sektor ekonomi kita dipengaruhi oleh perkara-perkara yang lebih khusus. Jadi dengan kita meneliti data-data ini, kita akan dapat akhirnya memilih mana satu yang sebenarnya memberi pengaruh kepada kita berbanding dengan data-data yang lain. Yang kedua ialah analisa data. Ini juga penting kerana kadang-kadang
perubahan yang berlaku bukan disebabkan oleh satu faktor. Ianya boleh berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor. Jadi jika kita ada 5 pemacu perubahan, setiap satu daripada pemacu-pemacu ini akan secara sedikit atau banyak mempengaruhi suasana perniagaan kita dan kadang-kadang mereka kait-mengait. Jadi sebab itulah jika tadi kita kata kita kena kumpul data berkenaan dengan perkara yang mempengaruhi perniagaan kita, apabila kita menganalisa data, kita tidak boleh menganalisa data dalam keadaan yang sempit, hanya satu data ataupun satu kumpulan data untuk satu topik, kemudian kita tengok kumpulan data yang lain, tapi kita kena baca dengan secara yang menyeluruh. Contohnya, jika ada perubahan di kalangan masyarakat, mereka memilih pemimpin-pemimpin yang mempunyai fikiran tertentu, yang ada falsafah tertentu. Orang-orang ini apabila membentuk kerajaan akan mempengaruhi pelbagai dasar, dan dasar ini ada kesannya ke atas ekonomi, dasar ini ada kesannya ke atas teknologi, dasar ini ada kesannya ke atas alam sekitar. Jadi secara keseluruhan banyak perkara akan berubah dalam satu masa. Jadi sebab itulah kita kena mampu untuk menyambung titik-titik yang berbeza ini, dan akhirnya kita akan mendapat melihat satu gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan keadaan perniagaan di kala ini dan arah tuju perniagaan, arah tuju ekonomi, arah tuju 5 pemacu perubahan yang kita sebutkan tadi. Jadi ini akan memandu kita untuk membentuk strategi, memilih tindakan-tindakan dan juga menguruskan risiko perniagaan yang kita terajui ini. Dan perkara yang ketiga yang amat penting ialah apakah tindakan yang kita buat setelah kita mengumpul data, menganalisa dan mentafsir data. Kita tidak boleh hanya sekadar tahu sahaja tetapi tidak membuat apa-apa tindakan. Tindakan-tindakan ini mestilah berdasarkan kepada analisa yang kita buat dengan data-data yang berkaitan, yang tinggi kualitinya. Mungkinlah sebagai usahawan kita juga ada pelbagai pengalaman, dan kadang-kadang pengalaman ini mengatasi realiti yang diceritakan daripada data yang telah kita analisa itu. Jadi tindakan-tindakan ini mungkin dipengaruhi oleh ego kita, sebab kita rasa kita lebih tahu daripada data, ataupun ianya lebih dipengaruhi oleh data kerana kita jujur kepada data, ataupun kedua-duanya. Jadi kita perlu ada proses yang lebih berdisiplin agar keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang kita buat adalah berdasarkan kepada realiti yang boleh dibuktikan berdasarkan data dan fakta, dan perasaan kita, emosi kita kurang mempengaruhi tindakan kita, kerana ini akan memberi kesan yang besar kepada perniagaan yang kita takbir, urus dan pimpin ini. Jadi ingat, ada 3 perkara yang penting di dalam menganalisa data. Yang pertama ialah kita mesti kutip data-data yang bersesuaian, yang berkenaan dengan perniagaan dan juga persekitaran perniagaan kita. Yang kedua, data-data dan maklumat ini kena dianalisa secara menyeluruh. Kita kena mampu untuk mengaitkan titik-titik yang berselerak, yang mungkin tidak jelas bentuk dan rupanya, tetapi apabila titik-titik ini disambungkan, kita akan mendapat satu gambaran yang jelas, yang membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan seterusnya. Yang ketiga, yang paling penting ialah kita membuat keputusan berdasarkan hasil analisa dari data-data yang berkualiti ini, dan kita tidak terpengaruh dengan emosi, pengalaman ataupun peristiwa yang lampau yang menyebabkan pilihan-pilihan kita tidak sebenarnya bersesuaian dengan apa yang diperlukan oleh perniagaan sekarang dan juga untuk masa yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Nick Din ini,
maka sebarkanlah video-video kami di karangan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel Pok Nidin agar kita perkembangkan lagi ilmu-ilmu berkenaan dengan ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan di negara kita. Ingat, kita kena mampu untuk menyambung titik-titik daripada data-data dan fakta yang berselerak yang kita boleh kumpul. Tapi yang lebih penting ialah keputusan yang kita buat mestilah berdasarkan data dan fakta dan tidak terpengaruh dengan emosi ataupun pengalaman masa lampau. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.